Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua murid-murid di seluruh Malaysia dan juga khususnya kepada murid-murid di SK Wakaf Baru dan juga SK Sungai Pinang Tumpak Kelantan. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang sains tahun 2. Okey, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa bagi murid-murid yang beragama Islam. Dan juga murid yang bukan beragama Islam boleh membaca doa mengikut agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini, apakah tajuk yang kita akan pelajari? Apakah tajuk yang cikgu akan kongsikan kepada murid-murid semua? Okey, jom kita tengok intro yang cikgu akan tunjukkan kepada anda semua. Semua sama-sama boleh tengok video yang cikgu paparkan ini dan sama-sama kita boleh namakanlah tajuk apa yang kita akan belajar untuk sains tahun 2. Okey, cikgu rasa dah semua dah dapat lihat video yang cikgu paparkan. Okey, baik. Jadi hari ini dalam video tadi kan awak nampak cikgu bersama dengan seekor harimau. Okey. Kalau awak murid-murid nak tahu macam mana harimau tu ada dalam bilik cikgu, okey, anda boleh type di ruangan komen di YouTube nanti. Boleh tanya cikgu macam mana cikgu buat. Okey. Hari ini kita akan belajar sebenarnya berkenaan dengan haiwan tahun 2. Haiwan iaitu di bawah tajuk sains tahun 2 unit 4 haiwan. Okey, standard pembelajaran untuk menjelaskan contoh haiwan yang bertelur banyak dan juga haiwan yang bertelur sedikit. Dan juga haiwan yang melahirkan anak yang banyak, haiwan yang melahirkan anak yang sedikit. Jadi kita nak tahu tentang haiwan, kita dah tahu kan pembiakan haiwan ada dua, melahirkan bertelur dan juga melahirkan anak. Cuma hari ini kita nak lebih lanjut tentang haiwan yang melahirkan anak yang banyak dan juga bertelur banyak, haiwan yang melahirkan anak sedikit dan juga bertelur dengan sedikit. Okay, jom sama-sama kita belajar dengan Cikgu Wei pada hari ini. Baik, ini yang kita perlu tahu dahulu. Okey, haiwan yang pembiakan haiwan, kita dah tahu bahawa ada dua cara pembiakan haiwan, iaitu bertelur dan juga melahirkan anak. Okey, ada haiwan yang bertelur banyak, ada juga haiwan yang bertelur sedikit, dan juga ada haiwan yang melahirkan anak dengan banyak dan haiwan yang melahirkan anak dengan sedikit. Baik, sama-sama kita lihat haiwan apa yang bertelur dengan banyak, sedikit, haiwan yang melahirkan anak dengan banyak, dengan haiwan yang melahirkan anak dengan sedikit. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, haiwan membiak dengan dua cara, manusia membiak dengan hanya satu cara, iaitu melahirkan anak. Baik, seterusnya kita tengok. Okey, contoh haiwan yang bertelur banyak. Contoh haiwan yang bertelur banyak. Haiwan yang sebelum tu maksud dia dulu. Haiwan yang bertelur banyak bermaksud telur yang dihasilkan oleh haiwan tersebut lebih dari 15 biji. Okey, kalau haiwan tu bertelur lebih daripada 15 biji, kita kategorikan haiwan tersebut sebagai haiwan yang bertelur banyak. Sebagai contoh, cikgu bagi dekat sini, di belakang cikgu ni, haiwan iaitu katak. Okey, kita tengok haiwan katak. Haiwan yang bertelur banyak kan. Katak ni dia telur banyak dan juga telur dia berlendir dan berbau busuk. Okey. Seterusnya, contoh haiwan lain
Okay, ini satu contoh haiwan yang cikgu bagi. Cikgu ada lagi contoh haiwan lain yang bertelur banyak. Okay, boleh tengok di belakang cikgu ni. Okay. Haiwan yang bertelur banyak contoh lain seperti penyu, ular dan juga nyamuk. Okay, semua haiwan ni bertelur banyak. Dia bertelur lebih daripada 15 biji. Tadi kan cikgu dah bagi tahu haiwan yang bertelur lebih daripada 15 biji kita kategorikan sebagai haiwan yang bertelur banyak. Okay, penyu, ular, nyamuk dan juga ada lagi haiwan lain yang bertelur banyak kan. Okey, cikgu bagi tugasan kepada murid-murid untuk cari lagi haiwan yang bertelur banyak. Boleh tengok dalam buku ataupun dalam Google kan. Ni 3 contoh cikgu bagi. Okey, kita akan tengok seterusnya. Okay, haiwan, okey dah habis haiwan tu bertelur banyak. Sekarang ni kita tengok haiwan yang bertelur sedikit. Okey. Maksud bagi haiwan yang bertelur sedikit pula ialah haiwan bertelur sedikit bermaksud telur yang dihasilkan kurang dari 15 biji. Okey, haiwan yang bertelur kurang daripada 15 biji dia dikategorikan sebagai haiwan yang bertelur sedikit. Okey, contohnya dia bertelur 5 biji ke, 7 biji ke, 1 biji ke. Okey, dia haiwan yang bertelur sedikit. Sebagai contoh cikgu tunjuk di sini iaitu ayam. Ayam bertelur kurang dari 15 biji. Jadi dia dikategorikan sebagai haiwan bertelur sedikit. Jom kita tengok lagi contoh haiwan lain yang bertelur sedikit. Okey, cikgu ada 3 juga contoh haiwan yang bertelur sedikit. Okey, 3 contoh haiwan yang bertelur sedikit iaitu angsa, cicak dan juga burung unta. Jadi haiwan-haiwan yang cikgu tunjukkan ni dia bertelur kurang daripada 15 biji. Jadi kita kategorikan dia sebagai haiwan yang bertelur sedikit. Okey, 3 contoh je cikgu bagi. Ada banyak lagi contoh haiwan yang bertelur sedikit. Jadi murid-murid boleh kenal pasti dan juga cari maklumat lain apakah haiwan yang bertelur sedikit dan juga boleh type di ruangan komen nanti. Okey. Baik, seterusnya kita nak lihat jadi haiwan bertelur banyak dan juga haiwan yang bertelur sedikit. Okey, di sini cikgu nak kongsikanlah sedikit. Okey, kongsikan sedikit tentang beberapa cara haiwan melindungi telurnya. Kan bila dia dah bertelur, haiwan ni macam mana haiwan tu melindungi telurnya? Contohnya haiwan yang bertelur sedikit seperti ayam. Macam mana dia melindungi telurnya? Adakah dia bertelur dan dia tinggalkan macam tu je? Okey, ayam dia mengeram, dia bertelur dan juga mengeram telur sehingga menetas. Tu cara ayam melindungi telurnya. Kalau ular, cara ular melindungi telurnya adalah dia melingkari, dia lingkar dengan badan dia sehingga telur itu menetas. Okay, dan juga katak pula bertelur banyak dan berlendir yang berbau busuk. Okay, itu cara katak melindungi telurnya. Okay, bila bau busuk, bila berlendir, musuh pun tidak akan ganggu telur tersebut. Itu cara, beberapa cara lah. Ada lagi cara lain. Cikgu hanya nyatakan 3 contoh cara. Yang selebihnya murid-murid boleh kenal pasti dan juga cari di dalam buku teks ataupun di dalam online internet atau sebagainya lah. Okey. Seterusnya kita akan pergi, kita akan tengok. Okey. Haiwan yang melahirkan anak. Okey, tadi kita dah habis dah haiwan yang bertelur. Sekarang kita nak tengok, kita nak sama-sama lihat haiwan yang melahirkan anak. Baik, haiwan yang melahirkan anak yang banyak bermaksud haiwan yang melahirkan lebih dari 3 ekor anak. Kalau haiwan tu melahirkan anak 3 ekor,
dan juga lebih 3, 4, 5, 6, 7 ekor, kita kategorikan dia sebagai haiwan yang melahirkan anak dengan banyak. Okey. Contoh yang cikgu bagi di sini iaitu haiwan tikus. Cuba awak tengok gambar di sebelah ni. Okey. Di belakang cikgu ni kan, ni anak tikus. Kalau cikgu rasa mesti pernah lihat kan haiwan tikus ni melahirkan anak di rumah. Kalau tak pernah lihat, boleh tengok dalam video di YouTube. Okey. Kita tengok lagi contoh haiwan lain yang melahirkan anak dengan banyak. Okey, ni contoh haiwan lain iaitu anjing, kuda laut dan juga arnab. Jadi semua haiwan ni melahirkan anak lebih daripada 3 ekor. Contohnya macam anjing kan, dia lahirkan kadang-kadang 5 ekor, 7 ekor sekali lahir kan. Sama juga dengan kucing. Kuda laut pun sama. Kalau murid-murid belum pernah lihat, belum pernah tengok kuda laut, mungkin kerana sebelum ni kita confuse kuda laut ni melahirkan anak ke bertelur. Jadi kuda laut ni sebenarnya dia melahirkan anak dengan banyak. Boleh tengok video di mana-mana video dalam YouTube ataupun di mana-mana cara kuda lahir melahirkan anak. Okey. Kuda lahir melahirkan anak ni dengan cara yang dia mengeluarkan anak ni melalui perut dia. Kalau awak tengok video, dan juga sangat banyak dia keluarkan anak dia. Okey. Dan seterusnya haiwan arnab. Arnab juga melahirkan anak dengan banyak, lebih daripada 3 ekor anak masa kelahirannya. Baik, jadi semua ni contoh ni kita kategorikan haiwan yang melahirkan anak dengan banyak. Jadi ada contoh lain lagi, cikgu hanya bagi 3 contoh dan yang lain awak boleh cari sendiri. Okey, seterusnya kita tengok haiwan yang melahirkan anak dengan sedikit. Apakah maksud bagi haiwan yang melahirkan anak dengan sedikit? Haiwan yang melahirkan anak sedikit bermaksud haiwan yang melahirkan kurang dari 3 ekor anak. 3 ekor anak, kurang daripada 3 ekor anak. Seekor, 2 ekor ataupun 3 ekor. Sekali lahir. Masa dia lahir tu keluar, masa dia lahir anak dia keluar sebanyak 1 ekor ataupun 2 ekor ataupun 3 ekor. Masa sekali lahir itulah. Okey, jadi kita kategorikan dia sebagai haiwan yang melahirkan anak dengan sedikit. Okey, kalau contohnya haiwan orang utan. Haiwan orang utan ni dia melahirkan anak semasa kelahiran anak dia tu hanya 1 saja. Seekor saja anak yang dilahirkan. Okey. Jadi kita kategorikan dia sebagai haiwan yang melahirkan anak dengan sedikit. Contoh lain haiwan yang melahirkan anak dengan sedikit, contoh lain cikgu bagi di sini kerbau, ikan lumba-lumba dan juga zirafah. Okey, semua haiwan ni pun melahirkan anak hanya seekor sahaja. Sekali lahir tu seekor. Bukan macam tikus. Sekali lahir semasa kelahiran tu ada yang 7 ekor, ada yang 8 ekor kan, bergantung kepada tikus tersebut. Sama juga dengan kucing. 5 ekor sekali lahir kan. Jadi kerbau ni hanya lahir seekor. Ikan lumba-lumba pun sama, zirafah pun sama. Jadi kita kategorikan dia sebagai haiwan yang melahirkan anak dengan sedikit. Kalau haiwan tu dia melahirkan anak seramai 3 ekor, sebanyak 3 ekor sekali lahir pun kita kategorikan dia sebagai haiwan yang melahirkan anak dengan sedikit. Okay, kalau haiwan tu dah melahirkan anak 4 ekor semasa kelahiran dia. Okey, jadi kita kategorikan dia sebagai haiwan yang melahirkan anak dengan banyak sebab dah lebih daripada 3 ekor. Okay, jadi haiwan-haiwan tersebut murid-murid boleh cari, boleh search di YouTube ataupun di mana-mana, di buku teks ataupun di buku-buku, mana-mana bukulah, mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Baik, seterusnya kita lihat Okey, cikgu bagi info sedikit tentang cara haiwan
melindungi anaknya. Okey, haiwan yang melahirkan anak ni mesti dia melindungi anak dia dengan cara apa? Contoh yang cikgu bagi di sini 3 contoh, iaitu kucing menyusukan anak dan menyerang musuh yang mengganggu anaknya. Okey, dia susukan anak dia dan dia melindungi anak dia dengan cara dia menyerang musuh. Dah tengok kan kucing dia marah musuh dia. Okey, seterusnya haiwan kangaroo menyusukan anaknya dan menyimpan anak di dalam kantong. Dia bagi susu dan dia sorokkan anaknya dalam kantong untuk bagi anak dia selamat daripada musuh. Dan seterusnya, tikus menyusukan anaknya sehingga anak dia mampu mencari makanan sendiri. Okey, itu cara haiwan yang melahirkan anak, dia melindungi anak dia daripada diserang musuh, dimakan musuh, diganggu musuh. Jadi itu adalah beberapa cara haiwan melindungi anak dia. Okey, seterusnya okey, jadi cikgu rasa setakat itu sajalah perkongsian untuk video kali ini. Cikgu harap murid-murid tahun 2 ataupun murid-murid yang menonton video perkongsian cikgu ni dapat faham dan juga dapat membezakan haiwan yang melahirkan anak dengan banyak dan juga melahirkan anak dengan sedikit, dan haiwan yang bertelur banyak dan juga haiwan yang bertelur sedikit. Dapat kenal pasti dan juga kelaskan haiwan-haiwan tersebut setelah mempelajari dalam video cikgu pada kali ini. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sebelum tu jangan lupa, kalau video ni memberi manfaat kepada anda semua, jangan lupa like, share dan tekan subscribe jika ianya memberi manfaat kepada anda semua. Itu sahaja daripada cikgu Ware. Untuk video kali ini, insya-Allah kita akan jumpa pada video akan datang, video perkongsian yang akan datang. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.